Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Amir bin Uthman. Nombor matrik 21BB080001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kushairi bin Azmi. Nombor matrik 21BB080011. Dan hari ini kami ingin membentangkan tentang tajuk bahas. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulakan dengan pengenalan. Bahas ialah kaedah formal yang mewakili satu bentuk perbincangan interaktif. Bahas adalah bentuk perbincangan yang lebih luas daripada perbincangan logik kerana ia mengandungi kuasa persuasif yang menekankan tindak balas emosi penonton serta peraturan yang membolehkan mereka membincangkan dan memutuskan perbezaan dalam rangka kerja yang menentukan cara mereka berinteraksi. So next, kita pergi kepada pasukan pencadang. Pasukan pencadang terdiri daripada Perdana Menteri dan 2 orang anggota pencadang. So, manakala pasukan pembangkang pula terdiri daripada ketua pembangkang dan 2 orang pembangkang. Setiap pendebat perlu menyampaikan ucapan substansif, ucapan gulungan bagi pihak pencadang dan pembangkang. Boleh disampaikan sama ada oleh pendebat pertama atau kedua dari pihak masing-masing. So, yang kedua, debat ala parlimen. So, dalam debat ala parlimen ni terdapat 2 slot, iaitu slot ucapan, hujah substantif dan bidasan, dan slot penggulungan. So, masa persediaan adalah 30 minit sebelum permainan dimulakan. Dalam tempoh berucap, setiap pembahas, iaitu pembahas pertama, kedua dan ketiga di kedua-dua belah pihak, diberikan 7 minit. Di dalam slot penggulungan, pembahas perlu berdiri di hadapan pasukan masing-masing. Tiada hujah dan fakta baharu dibenarkan dalam penggulungan. Dalam slot penggulungan, masa yang diperuntukkan ialah 4 minit. Penggulungan dimulakan oleh wakil pembangkang, diikuti oleh pencadang kerajaan. Perbahasan parlimen membolehkan pemintasan. So next, kita pergi ke kaedah debat. Kaedah debat yang ditetapkan sebagai peraturan dalam debat adalah setiap pusingan debat mempunyai 2 pasukan, iaitu pasukan pencadang dan pembangkang. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang pendebat. So, yang seterusnya, istilah dalam debat. Ada beberapa istilah yang lazim digunakan dalam debat ala parlimen. Pendebat perlu mengetahui istilah-istilah tersebut bagi memastikan penggunaannya betul dan tepat ketika berhujah. So, yang pertama, usul. Usul ialah tajuk perdebatan yang diberi untuk dikupas oleh kedua-dua pasukan. Yang kedua, premis. Premis ialah pendirian pasukan. Terdapat 2 jenis premis, iaitu premis di pihak pencadang yang menyokong usul dan premis di pihak pembangkang yang bertentangan dengan premis usul yang dibawa oleh pencadang kerajaan. Yang ketiga, definisi. Terdapat 2 jenis definisi, iaitu definisi literal, definisi usul yang diambil terus daripada kamus. Yang kedua, definisi konseptual, iaitu definisi berdasarkan idea pasukan berkenaan usul yang dibentangkan. Yang keempat, rasional. Rasional ialah sebab kenapa pendebat menyokong membangkang usul. Yang kelima, fakta. Fakta perlu dalam perdebatan bagi membuktikan penghujahan. Fakta harus tepat
dan terkini. Yang keenam, analogi. Analogi ialah perbandingan yang memperlihatkan ciri-ciri persamaan pada sebahagiannya. Analogi penting untuk menerangkan sesuatu konsep yang sukar agar menjadi lebih mudah. Yang terakhir, yang ketujuh, celahan. Celahan bermaksud penjelasan yang diminta oleh pihak lawan bagi membetulkan pendebat yang sedang berucap atau menimbulkan fakta yang penting. Baik, seterusnya kita pergi kepada debat konvensional. Debat konvensional adalah debat ataupun bahas yang sering digunakan di peringkat sekolah dan juga peringkat universiti. Debat konvensional ini juga merupakan debat yang hampir sama dengan debat ala parlimen dari sudut kaedah dan juga masa yang digunakan. Perbezaan antara debat konvensional dan juga debat ala parlimen ialah perkara yang melibatkan celahan yang tidak dibenarkan sepanjang sesi pendebatan konvensional berlaku. Baik, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri pendebat yang berkesan. Yang pertama adalah rajin membaca. Setiap pendebat perlu memahami usul atau tajuk yang akan dibincangkan dengan jelas dan baik. Pendebat yang hebat adalah pendebat yang lahir daripada hasil pembacaan yang tekun. Setiap hujah yang dilontarkan oleh pendebat mestilah mempunyai sumber daripada hasil rujukan, dan faktor utama bagi pendebat yang hebat adalah menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu berkeyakinan tinggi. Pendebat perlu mempunyai tahap motivasi yang tinggi, dan pendebat tidak boleh untuk berasa takut dan malu walaupun sedikit apabila berhadapan dengan orang ramai atau pihak lawan. Pendebat juga perlu yakin dengan setiap lontaran hujah dan juga penerangan yang jelas agar khalayak turut yakin dengan idea yang mereka perjuangkan. Baik, poin yang seterusnya adalah budaya berfikir. Budaya berfikir secara kritikal bagi pendebat dalam pendebatan sememangnya perlu dituntut oleh setiap pendebat. Berfikir secara kritikal juga memerlukan ketajaman minda yang bagus. Sebelum menyampaikan hujah, pendebat juga harus berfikir secara pantas serta mengatur strategi bagi berhadapan dengan pihak lawan. Baik, seterusnya adalah kecekapan berbahasa. Pendebat perlu mahir dalam menggunakan bahasa yang bertata susila. Pendebat juga perlu menguasai tata bahasa dengan baik agar dapat menyampaikan maksud dengan jelas dan juga tepat. Baik, seterusnya adalah gaya penyampaian. Pendebat yang bagus adalah pendebat yang berjaya menarik perhatian orang ramai dan mempunyai gaya penyampaian yang menarik. Pendebat juga perlu pandai mengawal mimik muka dan menggunakan nada dan intonasi yang sesuai. Pendebat mestilah tidak terlalu dikawal untuk mengelakkan dari menampakkan diri tidak natural, iaitu bersahaja. Sebagai contoh, tidaklah menggunakan skrip ketika sedang berbahas. Baik, seterusnya mari kita pergi kepada faedah debat. Faedah debat yang pertama adalah menyelahkan bakat kepimpinan dan melatih diri berfikir secara kritis, meningkatkan keupayaan menghasilkan idea yang rasional dan mendalami isu dari sudut pro dan kontra, melahirkan semangat kerja berpasukan, memupuk daya juang yang tinggi dan melatih skil persembahan bagi mempersiapkan diri menghadapi kerjaya profesional kelak. Itu sahaja daripada kami dan terima kasih kerana sudi untuk mendengar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.